Assalamualaikum. Video kali ini kita nak tengok macam mana kita boleh tukarkan perpuluhan yang berulang ke dalam bentuk pecahan. Sebelum itu, jom kita tengok dulu macam mana notasi ataupun tata tanda untuk kita menyatakan sesuatu perpuluhan itu berulang. Ada 5 tata tanda yang kita boleh gunakan untuk menyatakan sesuatu perpuluhan itu berulang. Yang pertama, kita panggil sebagai elipsis. Sebagai contoh, 0.222 kemudian disertakan dengan 3 titik di belakang. Notasi ini juga memerlukan sekurang-kurangnya 2 atau lebih ulangan sebelum 3 titik di belakang. Untuk keadaan ini, nombor ulangannya adalah 2, jadi 2 ini diulang sebanyak 3 kali, kemudian disertakan dengan 3 titik di belakang. Jadi kita tahu 0.222 ini berulang dan tidak berkesudahan. Contoh lain, 2.34786786 dan 3 titik di belakang. Jadi kita tahu nombor yang berulang di sini adalah 786 dan ianya berulang dan tidak berkesudahan. Cara yang kedua pula, kita panggil sebagai vinculum. Cara ini, kita letakkan satu garis di atas nombor yang berulang. Sebagai contoh, 0.2, kita letakkan garis di atas nombor 2. Jadi kita tahu nombor yang berulang adalah 2. Contoh lain, 2.34786, kita letakkan garis di atas nombor 786. Jadi nombor 786 ini berulang dan tidak berkesudahan. Cara yang ketiga, kita panggil sebagai dots ataupun titik. Cara ini, kita meletakkan titik di atas nombor yang awal dan yang akhir pada ulangan. Sebagai contoh, 0.2, kita letakkan titik di atas nombor 2, jadi ada satu saja titik sebab hanya satu nombor yang berulang. Tapi, kalau 2.34786, titik berada di atas nombor 7 dan 6, menandakan nombor yang berulang adalah daripada 7 sehingga 6, iaitu 7, 8 dan 6. Cara yang keempat pula, kita panggil sebagai parenthesis ataupun kurungan. Dengan cara ini, kita mengurungkan nombor untuk menandakan nombor tersebut berulang dan tidak berkesudahan. Sebagai contoh, 0.2, kita kurungkan nombor 2. Jadi nombor 2 ini berulang dan tidak berkesudahan. Contoh lain, 2.34786, kita kurungkan nombor 786 untuk menandakan nombor ini berulang dan tidak berkesudahan. Cara yang terakhir kita panggil sebagai arc ataupun garis melengkung. Cara ini hampir sama dengan cara vinculum, cuma vinculum menggunakan satu garis lurus, manakala arc menggunakan satu garis melengkung. Sebagai contoh, 0.2, kita letakkan garis melengkung di atas nombor 2. Jadi kita tahu nombor 2 ini berulang dan tidak berkesudahan. Contoh lain, 2.34786, garis melengkung berada di atas nombor 786 untuk menandakan nombor ini berulang dan tidak berkesudahan. Sekarang, kita dah tengok 5 notasi untuk menyatakan sesuatu nombor perpuluhan itu berulang. Jadi, korang boleh pilih mana-mana notasi yang korang suka. Untuk abang banyak menggunakan notasi elipsis sebab notasi ini lebih mudah untuk ditulis menggunakan keyboard dan notasi ini kelihatan lebih natural. Sebelum kita tengok perpuluhan berulang ditukarkan kepada pecahan, kita tengok dulu satu contoh perpuluhan yang berakhir kepada pecahan. Katakan kita ada satu nombor
iaitu 0.22. Nombor ini kalau kita darabkan dengan 100, kita akan dapat 22. Kemudian kalau kita bahagikan dengan 100, kita akan dapat semula 0.22. Jadi 0.22 ini nilainya sama juga dengan 22/100. Jadi kita boleh pemudahkan 22/100, kita akan dapat 11/50. Jadi nombor perpuluhan yang berakhir kita boleh tukarkan ke dalam bentuk pecahan dengan mudah. Sekarang, macam mana pula dengan 0.22222? Nombor ini berulang dan tidak berkesudahan. Kalau kita darabkan nombor ini dengan 10, kita akan dapat 2.22222 dan seterusnya. Kalau kita darabkan dengan 100, kita akan dapat 22.22222 dan seterusnya. Jadi kita tetap dapat perpuluhan berulang dan tidak berkesudahan. Pertama sekali, kita labelkan 0.22222 ini sebagai N. Kemudian, kita pilih lagi satu nombor dalam gandaan 10 kuasa X terhadap N di mana kedudukan perpuluhan berulangnya adalah sama dengan N. Katakan kita pilih 10N, jadi 10N sama dengan 2.22222. Kalau kita tengok, kedudukan perpuluhan berulang untuk 10N adalah sama dengan N. Jadi, kita labelkan persamaan ini sebagai persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian, kita boleh selesaikan N menggunakan sistem persamaan. Persamaan 2 kita tolakkan dengan persamaan 1. Jadi, 10N kita tolakkan dengan N, kita akan dapat 9N. Kemudian, 2.22222 tolakkan dengan 0.22222, perpuluhan berulang akan terhapus. Jadi, kita akan dapat 2. Jadi, 9N sama dengan 2. Kita selesaikan N, kita akan dapat N sama dengan 2/9. Jadi, 2/9 nilainya sama juga dengan perpuluhan berulang 0.22222. Tadi, kita selesaikan sistem persamaan dengan persamaan 2 tolakkan dengan persamaan 1. Jadi, boleh tak persamaan 1 tolakkan dengan persamaan 2? Persamaan 1 tolakkan dengan persamaan 2. Jadi, N tolak dengan 10N, kita akan dapat negatif 9N. Kemudian, 0.222 tolakkan dengan 2.222, kita akan dapat negatif 2. Jadi, negatif 9N sama dengan negatif 2. Kemudian, kita selesaikan N, kita akan dapat N sama dengan 2/9. Jadi, kita boleh selesaikan sistem persamaan ini menggunakan persamaan 2 tolakkan dengan persamaan 1 ataupun persamaan 1 tolakkan dengan persamaan 2. Abang lebih suka persamaan 2 tolakkan dengan persamaan 1 sebab besar tolakkan dengan yang kecil. Berbanding persamaan 1 tolakkan dengan persamaan 2, kita akan jumpa nilai negatif. Sekarang kita teruskan untuk tengok contoh yang kedua. 0.181818 dan seterusnya. Pertama sekali, kita samakan 0.181818 ini dengan N. Kemudian, kita pilih lagi satu nombor dalam gandaan 10 kuasa X terhadap N di mana kedudukan perpuluhan berulangnya adalah sama dengan N. Kalau kita pilih 10N, nilai untuk 10N adalah 1.818181. Kalau kita tengok, kedudukan perpuluhan berulang tidak sama dengan N. Jadi, kita tidak boleh gunakan 10N. Seterusnya, kita tengok pula 100N. 100N sama dengan 18.181818.
Sekarang kita dapat tengok kedudukan perpuluhan berulang adalah sama dengan N. Kita labelkan persamaan ini sebagai persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian persamaan 2 kita tolakkan dengan persamaan 1. Persamaan 2 tolakkan dengan persamaan 1, jadi 100N tolakkan dengan N, kita akan dapat 99N. Kemudian 18.181818 tolakkan dengan 0.181818, perpuluhan berulang akan terhapus, jadi kita akan dapat 18. Jadi 99N sama dengan 18. Kita selesaikan N, kita akan dapat N sama dengan 18/99. Kemudian kita boleh kecilkan, jadi kita akan dapat N sama dengan 2/11. Ini bermaksud 2/11 nilainya sama juga dengan perpuluhan berulang 0.181818. Kita teruskan dengan contoh yang ketiga. 35.123767676. Kita samakan nombor ini dengan N. Kemudian, kita pilih lagi satu nombor dalam gandaan 10 kuasa X terhadap N, di mana kedudukan perpuluhan berulangnya adalah sama dengan N. Kalau kita pilih 10N, nilai untuk 10N adalah 351.237676767. Kalau kita tengok, kedudukan perpuluhan berulang untuk 10N adalah tidak sama dengan N. Jadi kita tidak boleh gunakan 10N. Sekarang kita cuba pula 100N. Nilai untuk 100N sama dengan 3.512.376767676. Kita dapat tengok kedudukan perpuluhan berulang untuk 100N adalah sama dengan N. Kalau korang masih ingat contoh yang sebelum ni, 0.181818, jumlah nombor yang berulang adalah 2, iaitu 1 dan 8. Jadi kita pilih 100N. Untuk keadaan sekarang, jumlah nombor yang berulangnya juga adalah 2, iaitu 7 dan 6. Jadi kita pilih 100N. Jadi, formula untuk kita pilih nombor yang kedua adalah 10 dikuasakan dengan jumlah nombor yang berulang, kemudian kita darabkan dengan N. Jumlah nombor yang berulang sekarang adalah 2, jadi 10 kuasa 2 kita akan dapat 100, kemudian kita darabkan dengan N. Jadi kita pilih 100N. Kita labelkan persamaan ini sebagai persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian persamaan 2 kita tolakkan dengan persamaan 1. 100N tolakkan dengan N, kita akan dapat 99N. Kemudian 3.512.376 tolakkan dengan 35.123, kita akan dapat 3.477.253. Jadi 99N sama dengan 3.477.253. 3.477.253 kita boleh tukarkan ke dalam bentuk pecahan. Kita akan dapat 3.477.253 bahagikan dengan 1000. Kemudian kita selesaikan N, kita akan dapat N sama dengan 3.477.253 per dengan 99.000. Jadi nilai ini sama juga dengan 35.123767676. Kita tengok pula contoh yang terakhir. 43.63259335933. Kita samakan nombor ini dengan N. Kemudian kita tengok jumlah nombor yang berulang dekat sini adalah 4, iaitu 5933. Jadi kalau kita pilih 10N, kedudukan perpuluhan berulang bagi 10N pasti tidak sama dengan N.
Formula kita tadi adalah 10 dikuasakan dengan jumlah nombor yang berulang, kemudian didarabkan dengan N. Jumlah nombor yang berulang sekarang adalah 4, jadi 10 kuasakan dengan 4, kita akan dapat 10,000, jadi kita pilih 10,000 N. Kalau kita tengok, nilai bagi 10,000 N, kedudukan perpuluhan berulang sama dengan N. Kita labelkan persamaan ini sebagai persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian persamaan 2 kita tolakkan dengan persamaan 1. Jadi kita akan dapat 9,999 N sama dengan 436,282.301. Kita tukarkan nombor ini ke dalam bentuk pecahan. Kemudian kita selesaikan N, kita akan dapat N sama dengan 436,282,301 per 9,999,000. Jadi nilai ini sama dengan nombor perpuluhan berulang 43.632,593,593.